Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-58. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-64 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kamu dan juga pengikut kamu daripada kalangan orang yang beriman. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa huruf waw bermakna dan pada ayat wa man ittaba'ak yang bermaksud dan pengikut kamu, di mana ia difahami oleh ulama sebagai bersama-sama. Perkataan bersama-sama di sini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan orang beriman yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perlindungan tersebut bukan bersumberkan daripada kekuatan orang beriman tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentafsiran perkataan bersama-sama ini turut dijelaskan dalam firman Allah Taala menerusi ayat ke-62 surah Al-Anfal. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka bertujuan mahu menipu kamu, maka sesungguhnya cukuplah Allah yang menjaga dan melindungi kamu. Dialah yang menguatkan kamu dengan pertolongannya bersama-sama dengan sokongan orang yang beriman. Ulama menyatakan lagi bahawa ayat ke-64 surah Al-Anfal ini juga boleh difahami dengan orang beriman berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berada di bawah perlindungannya. Seterusnya ialah panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat ya ayyuhan nabi dengan gelaran kenabian, di mana ia menunjukkan bahawa betapa tingginya kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Taala. Bahkan jika panggilan itu dibandingkan dengan panggilan para nabi yang lain, maka didapati bahawa mereka hanya dipanggil dengan nama mereka sahaja tanpa gelaran kenabian. Dari sudut pandang yang lain, panggilan yang disertai dengan gelaran kenabian itu merupakan petunjuk kepada umat Islam supaya memanggil nama baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghormatan. Ulama yang berpegang dengan pandangan ini mengukuhkannya dengan firman Allah Ta'ala menerusi ayat ke-63 surah An-Nur. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada falyahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim.
Janganlah kamu menjadikan panggilan kepada Rasulullah SAW antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui orang daripada kalangan kamu yang keluar, iaitu dari majlis Rasulullah SAW, secara berselindung dan bersembunyi, maka hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya untuk beringat dan berjaga-jaga supaya mereka tidak ditimpakan dengan bala bencana atau azab siksaan yang tidak terperi sakitnya. Selain itu, ulama menyatakan perkataan manittaba'aka yang bermaksud sesiapa yang mengikuti kamu, ia golongan yang mendapat perlindungan Allah Ta'ala, iaitu mereka yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan hanya sekadar mempercayai baginda sahaja. Ketika Profesor Dr. Muhammad Quraish mentafsirkan ayat ke-158 surah Al-Anfal ini, beliau bersetuju dengan huraian Sayyid Qutb pada ayat فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimahnya, iaitu kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Di mana Syed Qutb menyatakan bahawa tiada petunjuk yang dapat diperolehi kecuali dengan mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam bukan hanya sekadar akidah yang tersimpan dalam hati dan bukan hanya sekadar syiar agama atau ibadah rutin. Tetapi Islam itu ialah dengan mengikuti semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sama ada perkara yang baginda sampaikan daripada Al-Quran maupun perkara yang baginda syariatkan dan laksanakan sebagai sunnahnya, baginda menyampaikan syariat Allah dengan perkataan dan perbuatan. Agama Islam itu sendiri selari dengan ayat ke-158 surah Al-A'raf tadi, iaitu wattabi'uhu la'allakum tahtadun, yang bermaksud dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Di mana ayat sebelumnya didahului dengan perintah supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekiranya agama Islam ini hanya semata-mata perkara akidah saja, maka sudah pasti ayat tersebut akan berhenti pada kalimah fa'aminu billahi wa rasulih, yang bermaksud maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Manakala ulama tafsir Al-Quran berpandangan bahawa ayat ke-64 surah Al-Anfal ini diturunkan di Mekah ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memeluk Islam. Keislaman beliau mengubah rentak dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana sebelum itu berdakwah dilaksanakan secara rahsia dan berubah kepada dakwah secara terang-terangan. Beliau mengajak baginda untuk menunaikan solat secara terang-terangan di Kaabah. Terdapat dua saf solat yang dijaga oleh dua singa Islam, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pendapat lain pula menyatakan bahawa ayat ini diturunkan di padang pasir ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke Badar. Sidang pendengar yang dimuliakan, pentafsiran oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur terhadap ayat ke-64 surah Al-Anfal ini kelihatan selari dengan salah satu daripada pentafsiran oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan bahawa orang beriman berada di bawah perlindungan Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga berada di bawah perlindungannya. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW dan orang beriman perlu meneguhkan hati dan menguatkan semangat kerana Allah sentiasa bersama-sama dengan mereka. Kedua-dua ulama tafsir Al-Quran ini juga menambahkan penjelasan mereka terhadap orang beriman, iaitu mereka terdiri daripada golongan Muhajirin dan Ansar, terutamanya para sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab tafsir mereka, Tafsir Mubin, mentafsirkan ayat ke-64 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa tidak perlu berharap kepada pertolongan selain daripada Allah Ta'ala kecuali orang yang beriman saja. Kedua-dua ulama ini menyokong pentafsiran mereka dengan mengemukakan pandangan Hasan Al-Basri. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah cukuplah Allah dan orang yang beriman sahaja yang menjadi pembantu dan penolong Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Manakala melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-64 surah Al-Anfal, ini menjelaskan bahawa ayat ini merupakan pengulangan jaminan daripada Allah Ta'ala setelah menyebutnya dalam ayat ke-62 surah Al-Anfal. Jaminan pertama dalam ayat ke-62 surah Al-Anfal ini berlaku apabila terdapat musuh yang mengkhianati janji. Tetapi jaminan kedua dalam ayat ini pula diberikan untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW seterusnya. Melalui kedua-dua ayat ini, Allah memberikan penghargaan dan kemuliaan yang tinggi kepada orang beriman yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Jelaslah di sini bahawa selain daripada bantuan Allah seperti kehadiran 1000 malaikat atau hujan turun dengan tiba-tiba pada waktu malam, maka bantuan seperti tenaga manusia yang beriman juga perlu menjadi kekuatan yang sangat penting. Menurut Hamka, bukan sahaja kekuatan iman dan keberanian orang beriman apabila berhadapan dengan kematian, malah buah fikiran atau idea bernas juga sangat menyumbang kepada kemenangan sebuah perjuangan. Sebagai contoh dalam peperangan Badar, Al-Hubab bin Al-Munzir mencadangkan tempat yang baik untuk para tentera berkumpul menghadapi musuh, iaitu tempat yang mudah untuk mendapatkan. Begitu juga dalam peperangan Ahzab, di mana Salman Al-Farisi mencadangkan kepada Rasulullah SAW supaya menjadi penggali parit. Oleh itu bukan hanya semata-mata jaminan daripada Allah, tetapi tenaga orang beriman seperti keberanian dan buah fikiran mereka juga merupakan aset penting dalam mencapai kemenangan. Ayat ini difahami Hamka sebagai pegangan yang perlu ada dalam kalangan orang Islam ketika peperangan. Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas memberi peringatan bahawa selain yakin dengan bantuan daripada Allah, semangat berperang yang wujud dalam diri orang beriman itu sendiri sangat membantu dalam sebuah perjuangan. Hamka mengukuhkannya dengan firman Allah Ta'ala yang menyebut tentang persiapan yang rapi menerusi ayat ke-60 surah Al-Anfal yang bermaksud, dan sediakanlah untuk menentang mereka iaitu musuh yang menceroboh dengan segala kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan daripada pasukan berkuda yang lengkap bersedia untuk menggerunkan musuh Allah, musuh kamu dan musuh selain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah mengetahuinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka ia akan disempurnakan ganjarannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiayai. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-64 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-64 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa umat Islam sewajarnya yakin dengan bantuan daripada Allah dan tidak menafikan kepentingan bantuan daripada orang beriman, sama ada dalam aspek tenaga, buah fikiran maupun semangat dalam meneruskan perjuangan menegakkan kalimah Allah. Ayat ke-64 surah Al-Anfal ini juga menunjukkan kepada kita mengenai kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah dan kepentingan mempercayai kekuatan yang ada dalam kalangan orang beriman. Meskipun terdapat sedikit perbezaan dalam kalangan ulama tafsir Al-Quran yang menjelaskan sama ada jaminan keselamatan itu daripada Allah dan orang beriman, maka atas jaminan itu diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW dan orang beriman. Maka kita tidak dapat menyimpulkan bahawa mereka yang beriman dengan sebenar-benar keimanan dan menjadi pengikut Rasulullah SAW pada mendapatkan petunjuk daripada Allah dan dijamin selamat di dunia dan di akhirat. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang penuh dengan ujian berliku pula, dibantu dengan ketabahan dan pengorbanan para sahabat yang membela agama Islam dalam pelbagai aspek. Mereka diibaratkan seperti satu bangunan, seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabi'ah. Seseorang mukmin terhadap mukmin yang lain ialah seperti satu bangunan di mana bahagian yang satu menguatkan bahagian yang lain, baginda terus merapatkan jari-jarinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita bahawa terdapat 2 orang ahli politik daripada parti kerajaan di India, iaitu Parti Bharatiya Janata BJP,
telah mengeluarkan kenyataan yang menghina Rasulullah SAW di khalayak umum. Oleh itu, sejumlah besar negara Islam termasuklah Malaysia telah bangkit menyatakan bantahan secara diplomatik. Selain itu, umat Islam di seluruh dunia juga telah menzahirkan kemarahan kepada kerajaan India. Merujuk kepada ayat ke-64 surah Al-Anfal yang dibincangkan tadi, umat Islam yang mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW sewajarnya menjadi pelindung dan pembela apabila berlaku sesuatu peristiwa yang menghina kesucian agama, lebih-lebih lagi penghinaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan wujudnya para mukmin yang sanggup mempertahankan kebenaran, maka terzahirlah kekuatan umat Islam pada hari ini. Ingatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh umat manusia untuk mengajak kepada perkara makruf, mencegah perkara mungkar dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, ayat yang pertama, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumat ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, supaya kamu mengeluarkan umat manusia seluruhnya daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin daripada Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Berkuasa lagi Maha Terpuji. Oleh itu, menjadi kewajipan kepada setiap Muslim untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada seluruh manusia yang lain, termasuklah ibu bapa dan anak-anak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-64 surah Al-Anfal ini ialah pertama, setiap Muslim hendaklah meyakini bantuan Allah Ta'ala dan kekuatan yang datang daripada orang beriman dalam menegakkan agama Islam. Kedua, umat Islam hendaklah mempelajari akhlak dan sunnah Rasulullah SAW, mendalami sirah dan peribadi baginda untuk diikuti, serta mempertahankan agama ini daripada ancaman musuh-musuh Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.